Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar Bicara Ilmu yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersiaran kita sekali lagi pada pagi ini, pada awal minggu sebegini, untuk kita membicarakan lagi mutiara-mutiara kata yang mudah-mudahan akan mencernakan mindar pemikiran yang baik dan juga mendatangkan sesuatu faedah kepada kehidupan kita. Pada pagi ini saya nak bercakap tentang perbezaan orang-orang yang berjaya dengan orang-orang yang gagal. Terdapat jauh perbezaan antara orang yang berjaya dan orang yang gagal. Dan ukuran berjaya dan gagal seseorang itu merupakan suatu sikap yang diambil. Maknanya, bagaimana dia menentukan sikap dirinya, dia akan jadi berjaya. Tetapi jika dia tak pedulikan sikap-sikap yang baik itu, dia akan menjadi orang yang gagal. Umpamanya, bagi seorang yang nak berjaya, pada permulaannya dia meletakkan bahawasanya aku tidak ada pilihan lain. Aku mesti usahakan, aku mesti buat, aku mesti merencanakan kehidupan mengikut bagaimana yang sepatutnya. Kalau dia merupakan seorang peniaga, maka dia akan fokuskan betul-betul bagaimana nak memajukan perniagaannya. Jika dia merupakan kaki tangan awam sebagai guru contohnya, dia memikirkan bagaimana dia boleh memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada anak muridnya. Kerana memberikan sesuatu yang terbaik, terutamanya ilmu, kepada orang lain, dia akan membuahkan natijah kepada diri, bukan saja kepada orang yang diberi, tetapi kepada orang yang memberi. Tambahan pula, bagi orang yang sentiasa menyumbangkan jasa kepada orang lain, yang sentiasa memberi manfaat kepada orang lain, insya-Allah kehidupannya akan diberkati dan dia akan diganjarkan dengan ganjaran-ganjaran yang baik dalam kehidupan ini, iaitu namanya keberkatan dalam mencari rezeki. Kalau kita lihat orang dahulu, kadang-kadang di kampung kita, rezeki tak seberapa, kerja tak seberapa, anak ramai, tetapi mereka bekerja dengan penuh keikhlasan. Mereka gunakan duit untuk membesarkan anak-anak dengan pelajaran. Mereka tidak berhutang dengan orang lain. Kok mana pun mereka berusaha untuk membina kehidupan yang lebih baik. Akhirnya anak-anak dia berjaya dan dia juga dikenali sebagai seorang ibu ataupun bapa yang berjaya. Dan berjaya di sini kita tidak ukur dengan berapa jumlah saham yang ada di bank, berapa banglo dia miliki, tetapi berjaya di sini maknanya hidup dengan keadaan yang tenang, penuh kecukupan, walaupun rumah tak besar, walaupun harta tak banyak, tetapi dapat meneruskan kehidupan dengan lebih baik, dengan baik, dan tidak ada tekanan-tekanan yang tertentu yang menghambat kehidupan, yang menyebabkan jiwa jadi stres, tak sempat untuk nak buat kerja-kerja kebaikan, tak sempat nak beribadat, tak sempat untuk nak rehat diri, bekerja sampai 15-16 jam sehari. Itu bukan namanya kerjaya. Ada orang yang kaya tetapi dia terpaksa membayar harga masanya yang begitu banyak itu untuk mencari kekayaan. Bagi kita, kalau dia berjaya tetapi dia tidak tenang, itu bukan berjaya dalam konteks yang sebenar. Oleh sebab itu, perbezaan yang jelas orang yang berjaya dan orang yang gagal. Kita lihat sedikit bagaimana orang yang gagal pun. Orang yang gagal ini, mindsettingnya, pemikirannya, dia merasakan dia tak perlu buat apa-apa. Dia perlu melalui kehidupan biasa saja. Kalau dia seorang penoreh umpamanya, apabila hujan, maka dia tak fikir dah nak kerja lain. Tak boleh pergi kerja, dia duduk kat rumah, dia tidur, dia borak-borak kerana hujan. Katanya nak kerja macam mana? Walhal pada waktu itu, dia boleh buat kerja-kerja yang lain. Kalau guru berada di rumah sekarang ini dengan bekerja dari rumah, dengan maknanya tak perlu ke sekolah dan sebagainya, kalau dia berfikiran positif, dia akan berfikir bagaimana nak memanfaatkan masa tersebut, terutama sekali dalam peningkatan ilmu,
ilmu untuk diri sendiri, menambah belajar ilmu berkaitan dengan keagamaan, kerohanian, tafsir Quran dan sebagainya, meningkatkan amal-amal ibadat. Kalau dulu sibuk pagi-pagi dah pergi ke sekolah, tapi sekarang berada di rumah. Kalau dulu mungkin 10 ayat sehari Al-Quran dibaca, tapi sekarang ini boleh 100 ayat dibaca kerana banyak masa berada di rumah. Tetapi bagi orang yang gagal, dia akan masanya berlalu begitu saja. Habis dengan begitu saja, tak buat apa-apa. Tengok-tengok dah gelap. Tengok-tengok dah malam. Dah malam ya. Betul lah kata satu ungkapan ya. Ada cerik pandai mengatakan bahawa ungkapannya niat di hati nak sembahyang duha. Tengok-tengok dah pun zuhur. Niat di hati nak membaca Al-Quran. Tengok-tengok mata dah mengantuk. Niat di hati nak sembahyang tahajud. Tengok-tengok bangun dah subuh, azan subuh telah berbunyi. Kerana apa? Kerana tidak merangka agenda bertindak yang tepat untuk mencapai kejayaan. Sebab itulah, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, mari kita jadi orang yang pandai untuk kita mengendalikan pemikiran kita, untuk mengendalikan sikap kita, untuk mengendalikan tindakan kita. Kerana apa yang kita lakukan pada hari ini membawa kesan yang besar kepada kehidupan masa depan dan kesan yang besar terhadap kehidupan selepas kematian. Dan dalam soal ini juga beberapa tindakan yang perlu kita lakukan. Yang pertama, mari kita sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan tentang pemikiran, ilmu pengetahuan dalam membentuk sikap, membentuk disiplin diri melalui cara kita membaca bahan-bahan motivasi, bahan-bahan kerohanian dan sebagainya. Dan ini boleh merubah cara gaya pemikiran kita dan sikap kita. Daripada situ akan merubah tindakan kita untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, kita berkawan dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang membina, orang-orang yang membicarakan soal ilmu, orang-orang yang kalau berhubung dengan WhatsApp dan sebagainya, dihantarnya perkara-perkara yang baik, dilupakan perkara-perkara yang gosip, perkara-perkara cerita, perkara-perkara lucu yang asyik nak suka ketawa saja, dilupakan perkara tersebut. Itulah arahan kita yang sebenar yang boleh bawa kita kebaikan. Yang ketiga, kadang-kala pada umur dewasa terutamanya, kita perlu bersunyi-sunyian seorang diri. Kita perlu berada di dalam bilik, kita perlu berada di satu sudut untuk kita memikirkan diri kita sendiri luar daripada hiruk pikuk kesibukan orang lain. Kita fikirkan bagaimana kehidupan kita yang lalu. Banyak masa yang kita habiskan, banyak masa yang kita bazirkan, banyak dosa yang telah kita lakukan. Maka kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mula membina kehidupan yang lebih baik, iaitu dengan kita muhasabah diri kita. Mudah-mudahan ini yang akan membentuk kejayaan dalam kehidupan kita. Kemudian seterusnya, untuk kita berjaya dalam kehidupan ini, satu daripadanya iaitu kita banyak memberikan kepada orang lain, membantu orang lain. Kita ada apa? Kalau kita ada harta, kita sumbangkan harta tersebut untuk infak. Kalau kita ada ilmu, kita tolong mengajar orang lain, kita membimbing mereka. Dengan kita berbuat demikian, kita berjasa kepada orang, sebenarnya ialah kita sedang membuka pintu rezeki untuk kita. Kadang-kala walaupun orang tu tak bayar kepada kita, kita membantunya dengan ikhlas. Orang tu tak bayar kepada kita, tetapi Allah bayar dengan cara-cara yang lain. Begitulah di tempat kerja. Saya tertarik dengan ungkapan yang menyatakan, kalau gaji kamu 5,000, kamu bekerjalah seperti seorang 10,000. Iaitu insya-Allah Tuhan akan berikan lebihan itu dalam bentuk-bentuk yang lain. Tetapi ingat, kalau kita gaji 5,000 tetapi kita kerja seperti orang 3,000, maka perbezaan tersebut mungkin rezeki dibocorkan dengan cara-cara yang tertentu. Itulah dia satu kesimpulan yang boleh kita ambil dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita terus menjalani kehidupan dengan menjadi seorang yang bersemangat tinggi, berfikiran positif, sikap yang membina, berkawan dengan orang baik-baik,
baik, sentiasa memberikan jasa kepada orang lain, dan insya Allah kehidupan kita akan tenang dan kehidupan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.